Sebab buruj ni maksudnya apa? Maksudnya adalah bintang yang bergerak dan beralih. Bintang yang bergerak dan beralih kita namakan sebagai buruj. Tapi bintang yang statik, tidak bergerak, maka kita panggil sebagai an-najm. Ada sebab kenapa Allah bersumpah dengan buruj tu lepas ni. Tapi kita akan bincang lepas ni lah. Tapi saya boleh gambarkan anda sedang buat aktiviti buruj tadi, iaitu anda beralih dan berpindah. Okey, baik, lepas sekalian masuk surah Infitar balik. So, kembali balik pada tempat yang kita bincang tadi. Apa dia? Kita cerita pasal lembu ke apa dia? Sebaik, langit yang terbelah. So, tuan-tuan sekalian, langit yang terbelah. So, sekali anda baca dan sekali anda dengar, hari kiamat nanti antara kehuru-haraan yang berlaku adalah akan berlaku langit yang terbelah. Apa yang anda tahu? Apa yang anda rasa? Apa yang anda faham? Kenapa anda dengar langit terbelah takut? Macam mana anda faham langit terbelah tu? Boleh saya tahu tak? Macam mana anda faham langit terbelah dan benda itu menyebabkan anda rasa takut lepas anda dengar benda tu? Apa itu langit terbelah? Kenapa mesti langit terbelah sebagai benda yang boleh menakutkan orang tu tentang hari kiamat? Kenapa? Anda faham tak soalan saya ni? Apa itu langit terbelah? Apa maksud langit terbelah? Itu soalannya. Dan kenapa bila anda dengar langit terbelah tu anda takut? Why? Sebab tiba-tiba rasa macam senyap kelas ni hari ni. Tadi rasa macam heboh sikit rasanya. Sebab tu puan sekalian macam ni. Kenapa rasa takut? Sebab langit ni Allah jadikan dia satu makhluk yang tidak ada cacat. Allah sebut dalam suratul Mulk, Allah kata, "Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Allah sendiri sebut, salah satu ciptaan aku yang kamu tak akan jumpa sebarang cacat. Walaupun kamu cuba cari cacat itu, cari. Allah kata, sampai wah-wah hasil, sampai kamu letih, lelah cari cacat pada langit, Allah kata, kamu takkan jumpa. Kamu takkan jumpa sebarang cacat. Tetapi, bila Allah sebut dalam suratul Infitar, "Idzas sama'un fatarat", sekarang apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Yang tadi Allah kata, kalau kamu cuba cari, kamu takkan jumpa. Memang takkan ada cacat. Sebab anda boleh bayangkan tak? Allah boleh cipta sekelip mata langit ni, tapi Allah ambil 6 masa. So, how perfectnya langit pada hari ini, sampai Allah jamin, kamu cubalah cari, sampai ke kiamat kamu cari cacat, kamu takkan jumpa cacat pada langit. Tapi now Allah exposing something, iaitu bila berlaku kiamat, langit terbelah. Maksud dia, sudah berlaku cacat ke tidak ni? So, nampak tak? Benda yang Allah jamin takkan jumpa cacat, tapi Allah kata bila berlaku kiamat, dia cacat. Sebab berlaku terbelahnya langit itu. So now tuan-tuan sekalian, benda yang normal takkan jumpa, tapi now Allah kata, no, aku akan belah langit ni. So berlaku tak cacat sekarang ini? So nampak tak benda yang agak scary berlaku dekat sini? Yang Allah berani cabar, yang Allah kata kamu takkan jumpa sebarang cacat. Now Allah kata, aku akan cacatkan dia nanti pada hari kiamat. Aku yang cipta dia tanpa sebarang kecacatan, tapi bila berlaku kiamat, aku cacatkan dia nanti. Boleh faham apa saya gambarkan sekarang ini? So, benda yang anda test ini rasa selesa dinaungi dengan langit yang tidak ada cacat. Now, anda sudah diberitahu oleh Allah akan terbelah langit ini. So, saya buka lah something research tentang scientific research tentang langit ni, tuan-tuan sekalian. Rupa-rupanya hari ini, bila Allah cipta langit tanpa sebarang cacat ni, tidak ada benda yang terbelah, tak ada benda yang bocor. Antara benda dekat angkasa dengan dekat bumi, kalau tak ada satu layer yang jaga antara dua lapisan ini, tuan-tuan sekalian, bumi dengan langit yang dekat atas sana, nescaya akan berlaku banyak sangat bencana. Sebab tu kita ada lapisan apa, tuan-tuan sekalian? Lapisan apa benda ni? Atmosfera ke khatulistiwa? Saya tak ingat dah. Tu garisan khatulistiwa. Lapisan atmosfera kan? Bukankah lapisan atmosfera tu dia menghalang segala bentuk ancaman yang datang daripada atas sana. So berlaku collision ke, berlaku sebarang batu-batu kat atas sana tu, yang tapis supaya tak datang ke bumi adalah lapisan atmosfera.
Jadi tuan-tuan sekalian, anda boleh imagine, now Allah bagi tahu bila berlaku kiamat, aku belah. Maksudnya tuan-tuan sekalian, antara cara Allah menghancurkan dunia dekat hari kiamat nanti adalah bila sudah terbuka, sebab dah terbuka. So bila telah terbuka di antara langit atas sana dengan dunia pada hari ini, dengan bumi pada hari ini, pada hari tersebut, maka segala bentuk ancaman akan mula masuk. Maka itu juga cara Allah menghancurkan bumi satu hari nanti. So now rasa takut ke tidak? Maksudnya sekarang ni kita selesa. Sebab apa tahu? Lapisan tu ada, tak terbelah lagi. Tapi bila berlaku kiamat, terbelah benda tu. Maka sudah tidak ada lapisan yang menjaga segala bentuk ancaman yang datang daripada atas sana. So kita akan terdapat ancaman tak nanti? So itu maksud kita baca ayat ni kita takut sebab sekarang segala sistem yang sempurna sudah Allah collapsekan. Segala bentuk kestabilan sudah Allah habiskan. Allah collapsekan kestabilan tu. So kita akan terdapat sebarang bentuk ancaman bila langit sudah tidak ada lapisan itu. Terbelah. Boleh faham So nombor satu. Okay, yang seterusnya saya rasa tak ada benda masalah. Sebab yang pertama ni ramai orang tak rasa apa yang dia baca tu. So saya datangkan penjelasan sedikit. Baik, yang kedua, apa benda yang berlaku? Saya kata ada 5 benda. Jadi kita baca 5, yang pertama itu digambarkan oleh Allah benda-benda yang huru-hara yang akan berlaku dekat hari kiamat nanti. So nombor 1 ni idzas sama'un fatarat. Nombor 2, wa idzal kawakibun tatharat. Maksudnya apa dah? Bintang-bintang berkelipan, kan? Tu tingkul-tingkul istata. Bintang-bintang berjatuhan ataupun berguguran. So ada setengah-setengah ulama kita yang contemporary mengatakan itu adalah meteor. Sebab kesan daripada langit yang terbelah tuan-tuan sekalian akan datangkan benda-benda datang daripada atas ke bumi. Maka itulah dikatakan wa idzal kawakibun tatharat. Dia ada kaitan ayat 1 dengan ayat 2. So bila terbelah, datanglah ancaman-ancaman daripada atas tu. Yang jatuh-jatuh tu semua tu. Sebab sebelum ni, sekarang ni tak jatuh sebab apa? Langit tu still there. Tak terbelah lagi. So bila dah terbelah, baru jatuh. Okay. Lagi. Wa idzal biharu fujirat. Apabila lautan pecah bercampur. Yang ni pun anda kena buka surah lain untuk anda faham. Tapi saya rasa macam saya pernah cerita kat sini dulu. Apa yang dimaksudkan antara benda yang gerun tentang kiamat adalah laut dah sudah mula bercampur. Maksudnya apa? Saya pernah cerita sebelum ni kan, surah Ar-Rahman ada Allah sebut tentang apa? Marajal bahraini yaltaqiyan. Pasal dekat dunia hari ni ada laut yang tidak bercampur dan tidak menzalimi antara satu sama lain. Namanya Laut Masin dan Laut Tawar, tuan-tuan sekalian. Dan saya pernah sebut sebelum ni, kalau tengok lokasinya sekarang, dia berada di Selat Gibraltar. So ada sebelah menyebelah je. Laut Tawar sini, Laut Masin sini. Kalau ikut tuan-tuan sekalian, anda ambil benda paling masin dan anda ambil benda paling tawar, tuan-tuan sekalian, anda letak dalam cawan, anda kacau dia campur. Tapi sebesar-besar laut pada hari ini, tuan-tuan sekalian, bila Allah bagi perintah jangan campur, dia tak campur. So bermakna hari ini dekat Selat Gibraltar tu bukan sekadar faktor sains saja telah memisahkan Laut Masin dengan Laut Tawar. Tapi hakikatnya dia tidak bercampur antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab laut itu sedang taat pada perintah Allah. Tetapi bila Allah kata bila berlaku kiamat, ketaatan collapse, maka dia akan bercampur. Pastinya setiap kejadian dan setiap ketaatan itu ada hikmah dia. Mesti Allah kata ada sebab kenapa aku tidak benarkan Laut Masin tu tak bercampur dengan Laut Tawar. Sebab mungkin kalau bercampur tuan-tuan sekalian dua laut ini akan berlaku something yang bersifat bencana kat dunia pada hari ini. Sebab itu Allah kata laut yang pada asalnya tidak bercampur sebab dia taat pada aku, bila berlaku kiamat dia bercampur. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran kedua lagi gerun sikit. Okey, baik. Bila sebut campur, apa maksud campur? Campur mix. Mix tu apa? Campur. Campur tu apa? Mix. Okey, baik. Bila sebut campur, dia melibatkan bukan satu komponen. Dia akan melibatkan at least dua komponen. Tetapi dalam ayat ni Allah tidak menggambarkan pula yang akan bercampur tu cuma dua. Dia akan dicampurkan dengan banyak komponen. Dan ada setengah-setengah pendapat yang
mengatakan bila air itu terlalu dahsyat, Allah letakkan dalam bentuk bencana, setengah kata itu tsunami. Bila mana dia menghancurkan rumah, menenggelamkan manusia-manusia. So saat itulah yang dikatakan dicampurkan semua komponen itu pada air laut itu. Faham tak? Maksudnya ibarat bila terlalu tinggi tsunami itu dan menghempas pula semua yang berada berdekatan, maka manusia-manusia, rumah-rumah, pokok-pokok, tanah-tanah, itulah komponen campuran laut pada waktu itu. Faham? Dua cara lihat pada ayat. Pertama, laut masin, laut tawar campur. Yang kedua adalah nanti bila berlaku kiamat nanti, bila dah terlalu ada berlaku tsunami, maka tuan-tuan akan laut akan mencampur adukkan semua benda yang ditenggelamkan. Maka sebab tu dikatakan bercampur dekat sini. Bercampur bau. Jelas? Tafsir yang kedua. So sekali ya. Takut tak? Na'udzubillah. Kalau tiba-tiba kita tu yang jadi bahan campuran. Sebab tu tuan-tuan sekalian, nak ke ada kat sini yang bercita-cita nak tengok kedahsyatan kiamat? Yang kokol dalam wishlist dia tu kan, wishlist tu tak? Senarai yang dia nak tu, dia kata, saya bercita-cita nak tengok kiamat. Ustaz, apa guna saya belajar pasal Quran, pasal kiamat dalam Quran? Melainkan saya dapat tengok sendiri apa yang berlaku. Jangan macam tu. Okay, sebab tuan-tuan sekalian, bila berlaku kiamat ni fitnah dia dahsyat. Dan satu lagi, bila berlaku kiamat, taubat dah tak ada dah masa ni. Sebab taubat dah game over waktu matahari terbit daripada barat lagi. Kan? So tuan-tuan sekalian, kita pun tak ada jaminan kita akan selamat. Pastinya sebab Allah nak binasakan semua. Tak ada keselamatan dah pada waktu tu. Sebab tu ada setengah orang dekat Palestin sana, kenapa dia orang berjuang berhabis-habisan, sanggup berhadapan dengan kereta kebal yang lebih besar daripada dia kat depan? Sebab dia pernah sebut satu perkataan ni, daripada aku mati melihat kedahsyatan kiamat, baik aku pilih mati syahid sekarang. Sebab aku tak pasti masa kiamat tu nanti berlaku tu, aku tergolong dalam golongan beriman ke atau tidak beriman. Sebab setengah hadis mengatakan, orang beriman bila berlaku kiamat ni, sebelum berlaku kiamat, dahsyatan kiamat tu, Allah matikan dia dengan satu tiupan yang sangat tenang. Mati semua. Yang akan tinggal, yang akan menyaksikan dan merasai kedahsyatan kiamat, cumalah orang-orang yang tidak beriman dan bertanda di dahinya. So, itu gambaran ni. So, jangan letak cita-cita nak tengok kiamat. Sebab bila anda letak cita-cita nak tengok kiamat, bermakna anda bercita-cita juga untuk dabbatul ard, tanda kat dahi anda tu. Tak kufur. Nah, nak tengok kiamat lagi sekarang ni. Cukuplah baca daripada Quran. Nabi kata baca dah, tengok panorama dalam Quran cukup kan. Tak payah rasa saya nak tengok. Oh, tak payah. Okey. Okey, baik. Tu nombor 3. Lagi. Apa yang berlaku? Kubur dibongkarkan. Baik, tuan-tuan sekalian, pernah tengok cerita Piramli? Cerita bujang lapuk. Kan? Apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Anak-anak ingat tak babak? Sebab cerita Piramli ni saya rasa siapa tak pernah tengok tu rasa pelik. Antara salah satu kerugian dunia adalah tidak menonton filem Piramli. Anda pernah tengok cerita bujang lapuk tuan-tuan sekalian? Tak pernah tengok? Adik-adik pernah tengok bujang lapuk? Bujang lapuk ni yang babak yang dia haimamban tanah dekat kubur. Ingat lagi? Yang last kali bila dia kena colek tu pun cobaan. Ingat lagi Okay, kan ada babak yang hantu muncul tu. Kan semua hantu Jepun, hantu tiup trompet pun keluar pada waktu tu. Still remember? Okay. So tuan-tuan sekalian, gambaran itu kan bila kita tengok, apa yang berlaku dekat 3 orang sekawan pada waktu tu bila tengok hantu? Cobaan kan? Tapi lepas yang dia sedar yang itu hantu, apa yang berlaku? Dia lari ya? Lari. Nak kata ni tuan-tuan sekalian, kalau kita hari ni pun pergi kat perkuburan, tak ada hantu muncul pun berdiri kat kubur. Malam-malam hari pergi kat kubur, kita rasa apa? Seram, sejuk, takut kan? Tak ingat mati dah, fikir pasal hantu kan? Jangan orang ingat pasal mati tengok kubur time malam-malam. Tak? Kadang-kadang kan kalau ada lalu jalan kubur tuan-tuan sekalian, sanggup cari jalan lain bila malam-malam hari tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, gambarannya nanti Allah kata bila berlaku kiamat, kubur akan dibongkarkan. Maksudnya apa? Segala jasad yang pernah ditanam dalam kubur, Allah kata zoom, semua akan dihidupkan dan dikeluarkan semua. Dan nanti, sekejap saya gunakan benda ni lah. Okay.
Anda tahu tak nanti macam mana Allah akan keluarkan semua jasad-jasad daripada kubur? Anda tahu tak macam mana? Quran dah cerita detail lah macam mana ni. Okay, tengok Anda mungkin expect Allah akan kata, okey, kamu keluar daripada kubur. Nah, macam tu. Allah bongkarkan, Allah akan keluarkan manusia daripada kubur macam ni. Bumi hari ni bulat ke kata? Yang anda pegang? Flat ke? Flat ke? Anda gagal flat ke? Masya Allah. Anda dengar ke tidak? Dengar. So, saya nak buat contoh ni. Okay? Bumi ni kan bulat. Nanti Allah bagi tahu, antara benda yang berlaku dekat bumi adalah ardu muddat. Ardu muddat ni apa dah? Lalu kiamat, ardu, bumi yang bulat tu akan jadi stretch, muddat. Dia akan di-stretch, tahu tak di-stretch? Stretch ni benda dia akan diregangkan. Ibarat macam bumi yang bulat tu, macam kita buat, dia akan diratakan dan akan diregangkan. So, anda boleh bayang tak, benda yang ada dalam perut isi bumi itu, bila mana bumi telah diratakan dan di-stretch, apa yang berlaku? Dia macam ada popcorn keluar. Dia macam bila kan asalnya bulat. So, bila dah diratakan, benda kat bawah, dia akan tertolak ke atas. Betul? So, bila tertolak ke atas, tuan-tuan sekalian, jasad-jasad yang dekat dalam kubur tu, dia bukan bangun macam yang menari macam piramid tu. Bukan. Dia dikeluarkan dalam keadaan macam popcorn tu, tuan sekalian. Itu yang dikata muddat, bumi diratakan, kubur dibongkarkan. Maka tuan-tuan sekalian, macam anda pernah tengok tak popcorn dia meletup? Kan setiap kali ada satu popcorn yang pada asalnya biji, tiba-tiba dia meletup jadi popcorn tu. Anda excited tak? Excited tak? Tengok satu popcorn yang meletup-letup tu. So, gambaran bila Allah SWT bongkarkan, anda suka tak ada buat pembongkaran, pendedahan? Kita suka kan? Misteri Nusantara, pendedahan hantu sana sini. Kan? Pembongkaran sana sini. Skandal sana sini, pembongkaran. Minat rakyat Malaysia tentang benda tu. Kan? So, bila Allah sebut kubur dibongkarkan, bermaksud keluar tu nanti bukan dalam keadaan biasa. Dia akan jadi lebih sensasi sebab dia keluar dalam keadaan macam popcorn tadi. Boleh faham? So, scary ya? So, nanti kalau kita mati dari dalam kubur, macam tu lah keadaan kita keluar lagi. Boleh faham? Macam tu gambaran dia. Okay, sekali lagi. Okay, tu nombor 4. Nombor 5. Apa lagi yang akan berlaku? Lepas wa idzal qubur bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat. Ada jumpa tak ni? Surah yang saya baca ni. Surah Fitar ni. Alimat nafsum, sambunglah. Ma qaddamat wa akharat. Allah kata benda yang terakhir berlaku adalah semua orang akan tahu apa yang didahulukan dan apa yang dikemudiankan. Ma qaddamat wa akharat. Kat sini budak katanya mereka akan boleh tahu apa yang mereka kerjakan tu. So dekat dunia tuan-tuan sekalian mungkin dia merasakan saya buat dosa tak ada rasa apa pun Ustaz. Saya nampak tak ada kesan pun. So nanti bila tiba hari kiamat, mereka akan boleh tahu apa kesan terhadap setiap perbuatan yang mereka lakukan. Okey, boleh faham Okay, itu gambaran ringkas. So kalau anda mendapatkan panorama kiamat daripada surah Al-Infitar, 5 ayat pertama ini. So, tapi sebab tu anda perlukan ilmu untuk anda mendapatkan this is how Allah shows tentang betapa dahsyatnya kiamat. Langit terbelah, tapi baca saja mungkin tak akan dapat feeling dia. Kena ada penjelasan untuk anda dapat gambaran apakah yang dimaksudkan dengan langit yang terbelah itu. Baik. Seterusnya Allah teruskan surah ini dengan apa? Tentang Allah bagi tahu dapat 5 apa dia dah? Saya kata ada 5 poin kan? So nombor 1 Malik Yaumiddin tadi. Yaumiddin. Yang kedua pasal huru hara tu, pasal benda-benda yang berlaku tadi tu. Tu poin nombor 2. Yang ni baru masuk poin nombor 3. Poin nombor 3 tuan-tuan sekalian, dalam surah ini juga Allah menggambarkan manusia ini kurang bersyukur pada dia. Manusia ni sangat-sangat sedikit dan kurang yang bersyukur dekat dia. Daripada ayat mana kita tahu tuan-tuan sekalian? Bila mana Allah bagi tahu pasal penciptaan anggota badan dalam surah ni. Jumpa tak?
Ada Allah cerita pasal penciptaan anggota badan, anggota-anggota pada badan tu. Ayat mana tu? Ayat berapa nak jumpa ayat tu? Ayat 6, ayat 7, betul tak? So Allah bagi tahu pasal apa? Sendi-sendi, betul? Tulang-tulang. Tulang ke sendi-sendi? Tulang ke sendi? Anda buka Quran tak masing-masing sekarang ni? Tak, sebab anda yang buka, sebab tu saya akan tanya pada anda. Allah sebut tulang ke sendi? Dalam ayat ke-6 tu, anggota. Kalau sebut anggota, binaan anggota, susunan tubuh, ialah anggota lah kat situ. Okey, baik. So tuan-puan sekalian, Allah bagi tahu, bila Allah jadikan benda tu, Allah kata kebanyakannya manusia tidak merenung dan bersyukur tentang apa yang diberikan itu. Ada tak setiap hari tuan-puan sekalian, kita bangun pagi, kita appreciate setiap susunan anggota badan yang Allah berikan kepada kita? Apa maksud susunan anggota badan? Pernah tak satu hari anda berfikir, tangan anda ada kat bawah, kaki anda ada kat atas? So tukar tempat letak dia. Kaki letak kat sini, tangan letak kat sini. Anda boleh imagine tak macam mana keadaan manusia itu? Boleh faham tak maksud saya? So nak kata tuan-puan sekalian, pernah tak kita hargai hidung kita ni Allah jadikan lubang dia tu kat bawah? Kerana Allah pusing hidung tu macam mana? Apa yang berlaku? Kalau hujan apa yang berlaku? Automatik hidung anda jadi cawan tu. Betul tak? Nak kata tuan-puan sekalian, Allah tak suruh kita fikir lebih. Tak suruh kita fikir pasal urat-urat yang banyak. Allah tak suruh kita fikir pasal benda-benda yang berdegup kat dalam tu. Allah kata, cuba kamu renung sekejap susunan anggota badan kamu. Kamu rasa bertepatan tak aku letakkan dia kat situ? Dan kamu rasa aku jadikan dia punya tenaga dekat anggota tu bersesuaian ataupun tidak? Anda faham tak? Antara kaki dengan tangan, tenaga mana lagi kuat? Kaki ke tangan? Kaki kan? So tuan-puan sekalian, logik lah tuan-puan sekalian, sebab kaki nak kena tampung satu tubuh punya berat. Maka sebab tu Allah kuatkan kaki. Kalau Allah jadikan kekuatan kaki sama dengan kekuatan tangan, tuan-puan sekalian, agak-agak anda boleh jalan dengan kuat tak pada hari ini? Tak boleh. Maka Allah bukan sekadar bagi tahu hargai susunan anggota badan. Now Allah suruh appreciate, power tak aku bagi energi tu bersesuaian dengan tempat tubuh badan kamu tu berada. Tangan energi dia macam ni, kaki energi dia macam ni. Nampak tak? So Allah tak jadikan dia sama. Allah jadikan dia berkadaran dan bertepatan dengan di manakah lokasi badan dan anggota itu berada. Anda faham ke tak faham sekarang ni? So Allah suruh tengok benda tu semua dulu, appreciate benda tu. Tapi Allah kata, berapa ramai je, berapa ketul je manusia yang benar-benar appreciate benda ni? Cuba tanya diri masing-masing tuan-puan sekalian, ada tak setiap hari berfikir, oh bestnya tangan saya dekat sini, oh bestnya tenaga saya berkadaran dengan apa yang saya kerjakan. Nampak tak? Berapa ramai yang bersyukur? Sebab tu saya kata, poin seterusnya nombor 3, sangat sedikit manusia yang bersyukur. Anda letak dalam bracket, khususnya tentang penciptaan kesempurnaan tubuh badan yang Allah berikan kepada manusia. Itu poin nombor 3. Baik, Nabilah. Poin nombor 4, tuan-puan sekalian. Dalam surah ini juga, ada yang lagi tak bahagian-bahagian, 7 bahagian yang kita pecahkan dalam nota saya bagi tu. 7 bahagian juzuk amal tu. Berita kiamat, pasal malaikat pencatat amal. So infitar ni termasuk bahagian nombor berapa? Infitar masuk bahagian nombor berapa? Nombor 2, cerita pasal apa? Bahagian nombor 2, malaikat dan catatan amal. So sebab itulah poin nombor 4, tuan-puan sekalian, cerita pasal tu. So anda kena ingat, kita dah pecahkan sebagai dalam 7 bahagian tu. Still remember tak? Yang ada kumpulan-kumpulan surah tu, bahagian 1 berita kiamat, kumpulan surah nombor 2 cerita pasal malaikat dan catatan amal. So infitar kan masuk kumpulan surah nombor 2, cerita pasal apa? Malaikat dan catatan amal. Sebab tu nombor 4, tuan-puan sekalian, flow seterusnya selepas anda dengar pasal manusia kurang bersyukur, flow seterusnya adalah cerita pasal segala amalan akan dicatat oleh malaikat. Segala amalan akan dicatat oleh malaikat yang Allah sebut dia punya tu kiram, dia mulia, malaikat yang mulia. So itu flow nombor 4. Segala amalan akan dicatat oleh malaikat yang mulia, tuan-puan sekalian. Itulah cerita dia. So tuan-puan sekalian,
Ada beberapa tugas yang Allah sebutkan dekat dalam ayat ni, beberapa karakteristik bagi malaikat dalam surah ini. Pertama, Allah sebut malaikat ini akan sentiasa mengawas. Ayat berapa tu anda jumpa tu pasal ayat 9 ke berapa tu? Ayat ke-10. Malaikat akan sentiasa mengawas. Lepas kan pernah berlaku, pernah tak anda pergi exam waktu belajar dulu? Kan ada invigilator. Apa dia tu? Pengawas peperiksaan. Kan? Apa perasaan anda setiap kali pengawas peperiksaan tu berlalu sebelah anda? Macam ada feeling tu. Tambah-tambah pengawas peperiksaan tu adalah cikgu mata pelajaran yang anda ambil exam tu. Maksudnya kita buat apa bila mana dia lalu kat sebelah tu? Kita tengah jawab paper ni. Tengok apa biasa tu? Satu, bukan sekadar berhati-hati, bukan kita jadi lebih takut. Yang kedua adalah kita tutup kertas tu. Kan? Sebab apa takut cikgu tu nampak jawapan kita? Jangan terus dia bagi tahu, budak ni B dah. Budak ni C dah. Kan? Sebab apa tahu? Kita jadi lebih berhati-hati. Kita jadi insecure. Betul tak? Bila ada orang kawal kiri kanan kita. Kan? Sebab tu bila kita seorang, kita bebas. Sebab tu ramai orang gagal bila Allah uji dengan waktu berseorangan ni. Sebab bila kita ada orang, kita rasa macam kita diawas, dilihat. Sebab itu tuan sekalian, ada orang yang bila kat luar, Masya Allah, baik, cemerlang. Tapi bila dia seorang diri, tuan sekalian, dia syaitan. Dialah syaitan yang direjam itu. Betul tak tuan sekalian? Waktu depan orang, Masya Allah, warah. Tetapi belakang orang dia jadi wakra. Bukan warah, wakra. Nak kata tu pasal itu gambaran dia. So sebab apa? Sebab dia hilang sensitiviti beriman kepada malaikat yang sentiasa mengawasi tadi. Allah ada tanggungjawabkan malaikat ni, bagi tahu juga dia, kau awas manusia ni from A to Z. Apa dia buat, catat semua. Dan malaikat tuan sekalian ada kena ingat, dia makhluk yang la ya'sunallah. Dia takkan bermaksiat kepada Allah. Apa maksud bermaksiat? Tiba-tiba dia rasa macam Allah, berapa lama dah mu catat dia punya amalan ni? Letih ya. Biar rehat sekejap lah, tidur sebentar. So sepanjang tidur tu anda pun buat macam dia. Bangun balik, okey, catat balik. Letih lah, tidur balik kan. Malaikat takkan bermaksiat pada Allah. Bila Allah perintahkan dia catat, dia takkan berhenti catat. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Daripada anda start hidup sampai anda mati nanti, semua rekod lengkap tanpa sebarang tercicir. So kalau anda nak cari auditor terbaik dunia adalah malaikat tuan sekalian. Audit, anda tak audit syarikat anda tuan sekalian, audit account sebagai contoh. Macam mana keadaan audit account? Termis satu single receipt tuan sekalian, tak sah audit tu. Semua kena ada receipt. Betul tak? Semua kena ada voucher pemberian kalau anda keluar duit tuan sekalian. Tak boleh bagi keluar di kosong. Kena ada voucher, kena ada receipt. Ibaratnya tuan sekalian hidup berpuluh tahun, muncullah audit setahun sekali tuan sekalian. Betul tak? Kita yang setahun sekali tu pun banyak yang miss. Ni malaikat 70 tahun hidup, laporan lengkap without miss kepada Allah. Ni tak ada tinggal, complete. Semua detail complete. Dia pakai baju apa, dia pakai tudung apa, kita tengok maksiat, semua ada. Dia pakai tinggal baju apa, pakai baju California ke tu, dia ada semua tu. Detail. Sebab apa Allah detailkan tu sekalian? Sebab apa? Sebab nanti dekat akhirat nanti ada dalam satu ayat tu, manusia argue, mana ada saya buat benda ni? Maksudnya tidak beriman. Anda akan baca lepas ni. Dia argue, saya tak buat lah. Mana ada saya tak buat benda ni? No, ni. Bila Allah tunjuk buku amalan dia, tuan-tuan sekalian, dia kata benda, yad'u thubura. Tu masa dia argue tu sebelum Allah tunjuk buku. Dia kata saya tak buat. Tapi bila Allah kata, ni. So bila Allah tunjuk, dia terus cakap, yad'u thubura. Dia kata, habis dah aku. Itu adalah benda yang Allah gambarkan dalam ayat ini. At first in denial. Dia kata, saya tidak buat. Tapi ni, bila tunjuk proof, tak ada dah in denial tu. Terus kata, habis. Dia menyebut-nyebut, habis aku. Dia, kenapalah aku tak buat dulu-dulu. Kenapa lagi? Nampak? So, antara benda yang selalu dilakukan oleh penghuni neraka, bakal penghuni neraka tu adalah, dia menyebut-nyebut penyesalan dia selepas dipertunjukkan, diperlihatkan buku amal tu.
Sebab tu surat Infitar, di samping ada tahu huru haranya kiamat, ramai tak bersyukur. So tuan-tuan sekalian, ada kena ingat, yang tak syukur semua tu, Allah kata, malaikat aku catat. So agak-agak hari ni, kita ni banyak kufur ke banyak syukur? So agak-agaklah report card kita nanti kat akhirat tu akan diletakkan remarks tu banyak syukur ke banyak kufur. Katakan kalau syukur tu biru, kalau kufur tu merah, agak-agak bila dapat buku tu banyak merah ke banyak biru? Anda sendiri jawab soalan tu. So tuan-puan sekalian, ibaratnya nak tak kita nanti bila mana Allah bagi tiba-tiba banyak merah tuan-puan sekalian, anda nak tak jadi orang yang tak berhenti-henti menyebut penyesalan demi penyesalan terhadap benda yang anda lakukan? Nak macam tu tak? Kita nak bila Allah tunjuk buku amal, kita bergembira dengan amalan itu. Sebab Allah kata, masrura. Orang-orang yang dapat buku amalan, sepatutnya kalau dia itu baik, dia akan girang gembira dapat buku tu. Tapi orang yang tidak beriman, Allah kata, tak sudah-sudah dia sebut penyesalan. Habis aku, kenapa lah aku ni? Habis aku, nak. Tak sudah. So anda nak pilih yang mana? Bergembira dan bergirang gembira ke? Ataupun anda memilih untuk menyebut tanpa henti penyesalan-penyesalan itu? So you choose. So nak target biru ke nak target merah? Yang penting bukan cumara I love you. Okay? Kan? Merah biru kan? Okay, baik. Tuan-tuan sekalian, teruskan lagi. Itu poin nombor 4 yang terakhir. Yang terakhirlah yang saya cerita tadi. Surah ini ditutup dengan apakah itu Yaumiddin. Dan kita dah discuss tadi, apakah itu Yaumiddin? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Allah kata pada hari tersebut semua tak akan mampu untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Sebaliknya semua akan berlaku yauma idzin lillah. Hanya berlaku dengan siapa? Dengan izin Allah. Nak kata tuan-puan sekalian, dalam ayat ni dia bukan sekadar merangkumi manusia saja. Tetapi tuan-puan sekalian, hakikatnya bila masuk Yaumiddin ni, hari akhirat ni, Allah kata yang akan bertindak, yang akan buat sesuatu, bukannya manusia yang tak boleh buat sesuatu, malaikat pun tak dibenarkan buat sesuatu ikut suka hati. Maksudnya semua akan berlaku dekat dalam akhirat nanti, semua in order, dalam bentuk semua tu arahan. Sebab apa? Dalam surah An-Naba kita bincang sebelum ni tuan-puan sekalian, malaikat pun bila nak bercakap kena minta izin pada Allah dulu. Maksudnya hukum asal malaikat no talks, tak boleh cakap. Anda baca kan? Kita baca surah An-Naba dulu kan? Kan macam ayat dia tu? Illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Ini la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Mereka tidak akan berkata-kata illa, melainkan adina lahu, diberikan izin sahaja. Kalau malaikat pun tak boleh nak cakap suka hati, ini kan pula manusia. Malaikat dan manusia, segala makhluk selain Allah, semua akan buat sesuatu, cakap ke buat ke, semua dalam bentuk yang Allah arahkan. Kalau Allah kata cakap, baru dia cakap. Macam tu. Terlalu hopelessnya nanti gambaran Al-Yaumiddin ni. Kita tak boleh nak buat sesuka hati. Kat dunia boleh buat suka hati tak, tuan-tuan sekalian? Dekat dunia ada chance tu, ada lagi peluang tu buat suka hati. Tapi masuk alam tu, no suka-suka hati. Semua akan berlaku in order, dalam bentuk order-order, arahan-arahan daripada Tuhan. Sebab itulah gambaran manusia dia masuk dekat dalam akhirat ni. Allah kata, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Still remember surah apa ni? Yasin. Pada hari tersebut, nakhtimu, ditutup, afwahihim, bibir-bibir mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang akan bercakap adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki akan memberikan penyaksian. Anda boleh bayang tak nanti tangan bercakap, kaki bagi saksi, kaki jadi saksi. Gambaran itu pun dah menakutkan. Macam mana tangan bercakap nanti ya? Boleh bayang tak tangan ada mulut kat situ nanti? Kok-kok lah macam tu kan, tak tahu macam mana. Scary kan? So terlalu hopeless kita dekat dalam alam akhirat nanti terpuasnya. Okey, sadaqallahul azim. Infitar tamat. Jelas? Ingat lagi flow dia? 5 poin tu je. Saya dah cerita pasal semua dah sebenarnya terpuaskan. Kalau anda perasan, semua surah Infitar telah dibincangkan tadi. Oh, habis Infitar, balik dah. So terpuaskan, saya dah cerita semua dah tadi kalau anda perasan.
Saya bagi tahu apa overview surah ni, cerita pasal apa? Al-Yawmiddin. Disambung dengan huru hara yang berlaku pada hari kiamat, 5 benda tadi. Disambung lagi dengan manusia yang tak bersyukur tentang anggota badan dia, tentang tenaga yang Allah berikan kepada dia. Disambung pula dengan malaikat pencatat amal. Dan diakhiri dengan apa? Apakah itu Yaumiddin? Hari yang orang tidak mampu beri pertolongan. That's it. Sadaqallahu azim. Okey tak? Ada ingat macam tu? Masuk solat ada ingat 5 benda ni? Sekarang ni terisi tak solat anda bila imam baca infitar? Itu timbul. Macam malaikat masuk. So sekarang terisi tak anda punya jiwa bila anda sudah tahu 5 pengisian yang merangkumi semua surah itu? Anda sekarang ini masih kosong lagi ke pembacaan anda dalam solat, ataupun anda dengar imam baca surah infitar selepas ni? Dah tak kosong kan? So anda dah ada point yang anda boleh pegang, yang anda boleh install, yang anda boleh gambaran. Tapi anda kena ada usaha sikit lah, hafal point-point ni. Takkan anda dalam solat nanti anda nak letak buku nota ke depan? Kan? Tak boleh kan? Dia masanya kena lah ada usaha sikit. Infitar 5 benda. Okay, baik.